Allah Isa di situ. Until now kita belum tengok lagi lah, kan? Kita pun tak tahu ni sekarang ni tengah berlaku United Nations General Assembly. So kita pun tak tahu, kan, where we are going. Tak tahu kita nak pergi mana, bak kata Raja Jordan lah, kan. Saya dalam United Nations General Assembly ni, biasanya antara orang yang saya akan tengok lah, dia punya dengar ucapan dia sejak dulu lagi. Saya takkan miss setiap tahun. Semasa ada Muammar Gaddafi dulu, saya akan dengar Muammar Gaddafi lah. Kemudian saya akan dengar Recep Tayyip Erdogan. Kemudian saya akan dengar Perdana Menteri Israel. Tak miss juga untuk saya dengar. Kemudian King Abdullah II Jordan. Dan saya rasa tahun ni buat pertama kali saya akan tunggu 9:30 malam ini. Siapa? Tuan-tuan ni. Kena cakna lah berita dunia. Okey. Baik. InsyaAllah Perdana Menteri kita akan berucap lah pada 9.45 ke 9.30 waktu tempatan pagi, dan sekarang ni dia 12 jam lah, so 9.30 malam ni. Jadi hadirin mati Allah sekalian, dia akan berlaku satu pembebasan dahulu di bumi Syam, akan damai. Kemudian selepas itu peristiwa besar yang Nabi sebutkan adalah kehancuran kota Madinah. Kita dah bahas. Selepas kehancuran kota Madinah, kerajaan di Syam itu akan memerangi Jazirah Arab. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Abdullah ibn Umar. Kerajaan di Syam akan memerangi semenanjung tanah Arab yang juga waktu ini kita tengok diperintah oleh kerajaan Muslim. Tapi dengan situasi semasa yang kita boleh tengok di Arab Saudi itu, akan berakhir dengan semenanjung tanah Arab akan diperangi oleh kerajaan di Syam. Fayaftahu Allah, Allah beri kamu kemenangan, kata Nabi, menang. Ya. Summa taghzuna antumul Faris, kemudian kamu akan memerangi Farsi, Iraq, Iran juga akan diperangi oleh kerajaan umat Islam di Syam. Fayaftahu Allah, Allah beri kamu kemenangan. Summa taghzuna antumur Rum, kemudian kamu akan memerangi bangsa Rum, kerajaan Rum. Kerajaan Rom ni kita tengoklah macam mana natijah perang dunia yang ketiga ini, sama ada blok timur ataupun blok barat yang akan menguasai. Saya jangkakan blok timur, ya, akan jadi satu empire baharu bagi Eropah ataupun Rom. Empire itu akan berperang dengan kaum muslimin dalam siri perang yang ketiga. Ini Malhamah Kubra, yang selalu bersama dengan dia adalah Yahudi. Kenapa dia keluar? Nabi sebut kerana kemarahan. Kenapa dia marah? Gagal dalam impian kekuasaan dia di Timur Tengah. Semua ni ada riwayat, tuan-tuan hadirin nanti Allah sekalian. Tidak pernah saya gariskan mengikut apa yang saya rasa, tidak. Kesemuanya ada riwayat. Dan sememangnya urusan terakhir Dajjal sebelum dipertemukan dengan Nabi Isa adalah membina kekuasaan dan menyebarkan fitnahnya di Middle East ataupun di Timur Tengah. Tapi dia gagal. Allah gagalkan satu persatu. Dengan apa yang kita duduk lihat tadi, Allah beri kejayaan kepada kerajaan keluarga Nabi SAW di bumi Syam. Ya, sehinggalah kerajaan itu menang ke atas bangsa Rom ataupun Eropah. Masa itulah tuan-tuan, Dajjal hilang kesabaran dia, keluar disebabkan kemarahan, diikuti oleh bala tenteranya yang majoritinya adalah Yahudi. Ia melakukan amukan ketenteraannya di 3 wilayah. Okey. Di 3 wilayah itu, yang mana yang terakhir adalah di bumi Syam. Okey, di bumi Syam. Baik. Ketika Dajjal dan tentera dia sampai ke bumi Syam, itulah tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini kronologi dia. Ya, inilah kronologi dia. Langsung dia melarikan diri kerana dia tidak mampu untuk berhadapan dengan Nabi Allah Isa. Ya, ini tajuk bab dibahaskan berkenaan dengan binasanya Dajjal. Populasi lah, dia punya population dia. Dia orang ni minoriti. Ada langsung DNA Timur Tengah. Mereka tidak ada kaitan pun dengan bangsa Rom. Tak ada.
Sebab apa saya kata, kalau mereka ini ada kaitan dengan Timur Tengah, DNA mereka akan ada kaitan dengan bangsa Rom dan ada kaitan dengan Arab. Sebab Arab dan bangsa Rom datang daripada suku Semitik. Daripada mana asal suku Semitik ini? Daripada Sam bin Nuh, iaitu moyang kepada Ibrahim alaihi salam. Ibrahim melahirkan 2 anak. Ismail menjadi banyak suku Arab hari ini. Ishak melahirkan 2 anak. Anak pertama Isu melahirkan seorang anak bernama Rom, induk bangsa Rom, Rom Timur hari ini. Adapun anak yang satu lagi, Yakub, melahirkan klan Bani Israel. Tapi yang pelik, 90% Yahudi yang ada datang daripada Eropah. Ini tuan-tuan boleh baca kajian ini, DNA mereka tidak terkait dengan DNA Timur Tengah. Sebaliknya apabila dilihat, mereka ini sebenarnya adalah kelompok Anglo-Saxon yang kalah dalam peperangan di Eropah kepada suku Viking lebih 1000 tahun dahulu. Akhirnya mereka ini dijadikan, ketika mereka menjadi pelarian kalah perang, mereka dijadikan orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk kerja jahat 1000 tahun kemudian yang kita tengok pada hari ini. Untuk menjustifikasi kehendak satu pihak mendapatkan tanah Baitul Maqdis dan sebuah tanah di Palestin atas nama orang Yahudi. Sebab itu Yahudi Ortodoks tidak mengakui keyahudian mereka. Yahudi Ortodoks tak kata mereka ni Yahudi. Dia orang boleh cakap dia ni sekular lah tuan-tuan. Sekular. Kan? Bukan pakai kitab sangat pun. Sebab itu masa peringkat awal dahulu ketika mereka dibawa masuk ke tanah Palestin, mereka sendiri bertanya, kalau nak selamatkan kami, kan sebab tu kan dulu kan ada peristiwa Holocaust. Kalau nak selamatkan bangsa kami, kenapa bawa kami kena berperang pula dengan bangsa Arab Palestin kat sini? Masa itulah tuan-tuan, barulah Kementerian Warisan apa semua di Israel itu digerakkan, mula menghidupkan nilai-nilai, melainkan mereka akan beriman kepada Nabi Allah Isa alaihi salam sebelum kewafatan baginda nanti. Maksud masa Nabi Isa alaihi salam turun, akan terselamat sekelompok ahlul kitab, yang mana mereka akan diselamatkan oleh Nabi Isa dengan mereka beriman kepada Nabi Isa, dengan makna mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu watak Mesiah, penyelamat sebenar, savior sebenar yang ada dalam kitab mereka itu adalah Nabi Allah Isa alaihi, yang mana dia gagal dalam impian yang dia inginkan, yang menyebabkan Ibnu Sayyad ini buta sebelah. Sebab Ibnu Sayyad asal dia tak buta. Semua orang tengok dia okey saja. Cuma sampai satu masa Nabi pun dah tak ada, sahabat-sahabat besar pun dah tak ada, tapi Ibnu Umar masih ada. Sebab Ibnu Umar masa Nabi wafat umurnya baru nak mencecah, waktu itu baru nak mencecah 20 tahun. Jadi beliau adalah sahabat yang muda diceritakan. Tetapi bukankah buta sebelah ni satu benda yang paling obvious yang Nabi sifatkan pada Dajjal? Betul? Hadis tu. Hadis tentang buta sebelah mata ni adalah benda sifat yang paling obvious pada Dajjal. Sampai kalau kita kata Dajjal ni, semua orang akan tahulah dia buta sebelah mata. Nabi sebut fa innahu a'war, Nabi kata sesungguhnya dia adalah a'war, buta sebelah matanya. Baik. Tapi tuan-tuan, tak ada siapa riwayat kecuali Ibnu Umar seakan menunjukkan Ibnu Umar yang nampak, maka orang lain tak nampak. Ibnu Umar yang nampak matanya begitu. Sedang dalam sebuah hadis antaranya riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Nabi pernah sebut fa innahu a'war, sesungguhnya dia buta sebelah matanya. Sehingga tuan-tuan, Nabi sebut apa? Bagi orang yang beriman yang bertemu dengan dia, Nabi ingatkan maktubun baina ainaihi kafara, tertulis di dahinya antara dua matanya kafara. Hadirin sekalian. Dan Nabi sebut dia boleh dibaca oleh orang yang boleh membaca dan tak boleh membaca, dengan syarat orang itu beriman. Kan? Macam tu. Saya punya pandangan peribadi lah tuan-tuan.
Saya zuhirkan kepada tuan-tuan lah pada malam ni. Seram pula tuan-tuan nak dengar kan. Ya. Saya tak rasa tanda itu akan dapat dilihat oleh semua orang. Kenapa tuan-tuan? Based on cerita Abdullah ibnu Umar, beliau nyata melihat tanda itu pada Ibnu Sayyad, buta sebelah matanya. Tapi tak ada riwayat itu daripada sahabat lain. Hatta walaupun majoriti sahabat menyatakan Ibnu Sayyad ni hilang tanpa kami ketahui di Madinah, tetapi ada satu riwayat bahawa ada sahabat pernah pergi satu kematian dan dia melihat bahawa orang yang jenazah tersebut adalah Ibnu Sayyad. Itu pun dia tak katalah, ya, Ibnu Sayyad itu buta akan sebelah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'ala Allahu Akbar Allah. Fayatlubuhu ay yatlubud dajjal. Tugas pertamanya terus memburu al-Masihud Dajjal. Hatta yudrikahu bibabi luddin, sehinggalah Isa dapat bertemunya atau menemuinya, mendapatkannya di gerbang kota Lud. Ini pernah saya sebut beberapa kali. Fayaqtuluh, dan Isa membunuhnya di situ. Lud adalah bandar besar di Israel. Ben Gurion International Airport duduk kat situ. Okey. Habis, tuan-tuan. Matilah dia di situ. Ada hadis lain yang mendetailkan sifat kematian dia. Yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan, sebenarnya cukup dengan Nabi Isa berada di hadapan Dajjal, ya, maka dia akan yazubu kama yazubul milhu fil ma'. Dia akan cair seperti garam yang larut dalam air. Ya. Fa in tarakahu, sekiranya Nabi Isa tak payah buat apa-apa, biar saja, fahalak, maka Dajjal akan binasa dengan sendirinya dalam keadaan itu. Cumanya tuan-tuan, untuk menjelaskan di hadapan manusia agar tidak keliru, Allah memerintahkan Nabi Isa menikam jasadnya sehingga terlihat darah pada senjata tikaman tersebut. Mati dia. Dajjal ni kalau boleh dah boleh buat surat mati, tempat mati. Sebab Nabi dah sebut, tempat mati dia adalah di kota Lud, hadirin sekalian. Baik. Habislah. Kemudian tentera dia yang dia tinggalkan itulah yang akan diperangi oleh kaum muslimin dalam cerita pohon Gharqad yang kita cerita di awal kuliah tadi. Habis, tamat. Selepas itu dah tak ada perang dah. Apa jadi? Thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad 'athamahumullahu minhu. Benda pertama yang Nabi Isa buat selepas itu, Nabi Isa mendatangi suatu kaum yang Allah sentiasa pelihara daripada dia sepanjang masa. Termasuklah ketika dia melakukan amukan terakhir di Timur Tengah itu. Ya, wallahu alam mana tuan-tuan. Kita nak kata, yalah boleh nampak lah, mungkin macam Gaza, macam itulah. Tapi
Yalah, sebab dia tak berlaku kan. Tapi orang kata logik tu kita dah boleh nampak lah pada saat ini. Ataupun ada pendapat yang mengatakan orang-orang yang menempati kawasan di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Yang sekarang ini kalau tuan-tuan tengok Masjid Al-Aqsa itu dapat bertahan, itu dua faktor. Pertama, penduduk di sekitar Masjid Al-Aqsa, dan yang keduanya ketegasan Raja Abdullah II daripada Jordan untuk tidak melepaskan hak custodianship, pemegang amanah bagi Masjid Al-Aqsa kepada pihak yang lain. Baik. Dan ketika Nabi Isa bertemu dengan kaum yang dipelihara Allah daripada Dajjal, fayamsahu wujuhahum, Nabi Isa mengusap wajah mereka, wa yuhaddisahum bidarajatihim fil jannah. Dan Nabi Isa menyebutkan berkenaan dengan kedudukan mereka di dalam syurga. Tamatlah hadirin mati Allah sekalian. Ya, kisah fitnah Dajjal berakhir dengan kegagalannya untuk menguasai Timur Tengah. Seluruh bangsa Arab pada waktu itu duduk di bawah kerajaan di bumi Syam. Khalifah atau pimpinannya adalah seorang putera dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Isa selepas itu akan menjadi khalifah? Tidak. Jawapan dia tidak, tuan-tuan. InsyaAllah bulan hadapan kita akan masuk berbincang berkenaan dengan hadis-hadis yang membicarakan zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi baginda tidak menjadi khalifah. Ini ada riwayat pun. Nabi Isa terus meletakkan keutamaan kepada umat Nabi. Inna ba'dakum umara'u min ba'd. Sesungguhnya sebahagian kamu merupakan pemimpin atas sebahagian yang lain. Tapi Nabi Isa akan menjawat satu jawatan penting dalam kekhalifahan untuk membuat keputusan bagi mengembalikan kehidupan manusia kepada garis panduan yang asal. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW pernah mengimpikan untuk duduk di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Zaman yang mana manusia akan kembali, akan terhapus segala sistem what we call today kapitalis, apa list semualah tuan-tuan hadirin sekalian kan. Apa pun sistem yang menjerat manusia pada hari ini, itu semua akan dimansuhkan oleh Nabi Allah Isa. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صوف أقيموا صفوفكم واعتدلوا. Sila luruskan saf tuan-tuan dan para saf. Gunakan saf yang di hadapan. Pastikan kaki dan bibir berada dalam barisan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود إلا هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. InsyaAllah bacaan surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن
إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين